Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raja Abdul Aziz bin Raja Zakir Hussein. InsyaAllah saya dan rakan saya Ahmad Ifan bin Izani akan membentangkan dua hadis. Saya akan membentangkan hadis yang berkaitan zakat al-khail. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري وسائر السبعة والمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat untuk hambanya atau kudanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, berkata ini adalah sedekah kecuali sedekah yang membatalkan puasa. Sanad hadis ini, kebanyakan riwayat hadis menggunakan perkataan pertama. Muslim meriwayatkan periwayatan pengecualian melalui Makhramah dari ayahnya, dari Arq bin Malik, dari Abu Hurairah, dan Abu Daud dari Makhul dari Arq bin Malik. Istinbat hadis ini ialah hadis tersebut menunjukkan bahawa zakat tidak diwajibkan ke atas kuda, dan ia adalah perkara yang disepakati mengenai kuda yang disediakan untuk kegunaan pemiliknya atau untuk jihad. Adapun kuda yang dipersiapkan untuk diperdagangkan, zakatnya juga harus dibayar atas nilainya secara menyeluruh. Ketiga-tiga imam berpendapat bahawa zakat tidak diwajibkan ke atas kuda ternakan yang ditujukan untuk keturunan dan pembesaran. Dan mereka menjadikan sebagai dalil hadis ini, seorang muslim tidak perlu mengeluarkan zakat ke atas budaknya ataupun atas kudanya. Alasannya adalah bahawa perkataan hamba atau kudanya adalah kata nama tak tentu yang digunakan untuk apa yang ditambahkan kepadanya. Seterusnya, Imam Abu Hanifah juga meyakini bahawa kuda tunggangan diwajibkan zakat jika ia jantan ataupun betina. Dan tentang hadis kuda yang mati 1 dinar atau 10 dirham, ia telah diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Dan dia menjawab hadis yang tidak diwajibkan kepada seorang muslim bahawa ia merujuk kepada kuda yang disediakan untuk menunggang dan menggunakan atau untuk jihad. Seperti yang kita lihat, ialah tambahan di sini adalah kudanya untuk kekhususan, dan dia mengubahnya dari makna umum dan tidak berkata seorang muslim tidak mempunyai hamba atau kuda yang menjadikan apa yang kita katakan lebih berkemungkinan. Tafsiran ini diriwayatkan dari Zaid bin Thabit. Wallahu alam. InsyaAllah pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya Ahmad Ifan bin Izani, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan sambung kepada hadis yang keseterusnya, iaitu hadis yang bertajuk hukuman terhadap golongan yang menolak zakat. Wa an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibli fi 40 bintu labunin la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatara malihi azmatun min amazati rabbina laysa li ali Muhammadin minha syai'un. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahu al-Hakim wa 'allaqa Asy-Syafi'i al-qawla bihi ala thubutihi. Dari yang bermaksud dari Bahz ibnu Hakim, dari ayahnya, dari datuknya radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa memberinya kerana mengharapkan pahala, ia akan mendapat pahala. Barang siapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah hartanya kerana ia merupakan perintah keras dari Tuhan kami.
Keluarga Muhammad tidak halal sesuatu dari harta zakat. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, hadis sahih menurut Hakim. Syafi'i memberikan komentar atas ketetapan hadis ini. Sanad hadis. Hadis tersebut adalah hadis hasan. Dan di dalam At-Takhsis Al-Habir mengatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim dan Al-Baihaqi 7182 melalui sanad Bahz ibnu Hakim. Yahya bin Ma'in berkata, sanad hadis tersebut adalah sahih apabila orang selain Bahz dapat dipercayai. Sejumlah ulama telah mengatakan seqah dan perkara tersebut dibenarkan dalam Takhsis At-Tahzib. Dikatakan di dalam At-Taqrib, ia perawi yang jujur. Berdasarkan perkara ini, maka hadis tersebut disebut dengan hadis hasan. Kebanyakan ulama telah berdalil dengan hadis Bahz dan mereka adalah Imam Ahmad, Ishaq, Bukhari, An-Nawawi dan Ibnu Al-Mulaqin. Istinbat hadis. Pada sabda baginda iaitu tufarriqu ibil an hisabiha, jumhur ulama telah menggunakan dalil ini dalam mazhab mereka dalam menentukan hukum berkenaan zakat yang bercampur, bahawa dua harta berupa haiwan ternakan yang dicampur tidak boleh dipisahkan kerana ingin mengelakkan daripada membayar zakat. Bahkan keduanya menjadi suatu kewajipan untuk menunaikan zakat. Maka jangan memisahkan harta yang telah bercampur kerana enggan membayar zakat. Yang kedua, zakat telah difardukan kepada golongan yang mempunyai harta dan berkemampuan. Maka wajib ke atas umat Islam mencela sekeras-kerasnya terhadap golongan yang menolak zakat. Dikatakan oleh Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhu Bulughul Maram, jika seorang atau sekelompok mempertahankan diri mereka dengan kekerasan, walhal mereka mengetahui kewajipan zakat ini, maka mereka adalah khawarij dan wajib memeranginya. Hal ini dibuktikan dengan dalil ijma' para sahabat. Barang siapa yang enggan menunaikan zakat, maka ia telah meruntuhkan salah satu dari rukun Islam. Yang ketiga, dibolehkan oleh seorang pemimpin untuk mengenakan hukuman dengan mengambil harta golongan yang enggan menunaikan zakat secara paksa, iaitu dengan mengambil separuh dari hartanya sebagai satu pengajaran. Dan di sini juga terdapat beberapa perselisihan pandangan antara ulama. Majoriti ulama di kalangannya adalah imam keempat-empat mazhab berpandangan bahawa hukuman dengan mengambil harta adalah tidak dibenarkan. Sebahagian ulama pula menyatakan bahawa ianya dinasah kerana hukuman ini hanya berlaku pada awal permulaan Islam. Mereka juga berpendapat bahawa hukuman ini akan membawa kepada pengambilan harta oleh seorang pemimpin dengan secara zalim. Imam Ibn Taymiyah dan muridnya dibolehkan oleh seorang pemerintah untuk melaksanakan sekiranya hukuman tersebut dapat menyelesaikan kemaslahatan dan mencegah sebarang kejahatan. Manakala Imam Bukhari dan Muslim pula menolak dakwaan nasakh dan menyatakan bahawa pada hadis-hadis Nabi terdapat hukuman yang berupa pengambilan harta. Antara dalil yang membenarkan hal tersebut adalah yang pertama, Nabi membolehkan haiwan buruan yang ada di sekitar kota Madinah bagi siapa sahaja yang mendapatkannya sebagai harta rampasan perang. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan tempat-tempat minuman keras dan memecahkan bejana-bejananya. Hadis riwayat Ahmad ke-11,744. Yang ketiga, Abdullah ibn Umar memerintahkan untuk membakar 2 buah baju raja. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-3546. Yang keempat,
Rasulullah melipat gandakan denda bagi orang yang mencuri bukan pada tempatnya. Hadis riwayat Abu Daud 3816. Yang kelima, menghancurkan tempat sujud, iaitu masjid yang berbahaya. Yang keenam, terhalangnya seorang pembunuh dari harta warisan dan wasiat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-2035. Sirah ala barakatillah. Dan itu saja pembentangan daripada Raja dan saya, iaitu Irfan. Segala yang baik adalah daripada Allah Ta'ala dan segala yang buruk itu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.